Baik, laporan dari Bumi Kenyalang, antara tumpuan berita Sarawak hari ini ialah penubuhan pusat kanser di negeri itu. Selain kerjasama, warga pendidik dan ibu bapa juga dititik beratkan. Perincian lanjut kita bersama Norsila Talha. Silakan. Ya Azam, kebersamaan dan kerjasama antara warga pendidik dan ibu bapa penting terutamanya semasa berdepan dengan pelbagai cabaran kini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Sun berkata langkah ini penting dalam memastikan agenda pendidikan negara dapat dicapai. Selain daripada peranan yang dimainkan oleh warga pendidik, saya rasa ibu bapa juga merupakan golongan yang sangat penting yang boleh membantu anak mereka. Jadi kalau kita nak mendaki gunung yang lebih tinggi dari segi pendidikan, sudah tentunya peranan yang dimainkan oleh ibu bapa amatlah penting. Beliau berucap demikian dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Majlis Jasamudi Kenang Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sarike di Sibu. Ujarnya lagi, semasa dalam tempoh pandemik COVID-19, warga pendidik telah berusaha sebaik mungkin bagi memastikan pelajar mendapat pendidikan yang sewajarnya. Justru pengorbanan dan jasa warga pendidik besar dalam melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi walaupun berdepan pelbagai cabaran, khususnya semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada majlis tersebut, seramai 110 warga pendidik dari PPD Sarike telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 dan pesara warga pendidik dan pegawai dari PPD Sarike yang telah bersara. Walaupun pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik diwartakan semalam dan akan berkuat kuasa 15 Disember ini, namun ia tidak dapat dilaksana pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan ini disebabkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hanya menggunakan daftar pemilih terkini yang dikemas kini setakat 2 November lalu. Datuk Seri Abdul Karim walau bagaimanapun menyokong sepenuhnya pelaksanaan undi 18 dan percaya golongan tersebut cukup matang untuk memikul tanggungjawab sebagai pengundi dan menentukan hala tuju negara. We recognize mereka yang 18 tahun itu ada boleh menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia. Furthermore, the Age of Majority Act, ACTA, Age of Majority di Malaysia adalah 18 tahun. 18 tahun kita boleh beli tanah, beli rumah, beli kereta. Kenapa tidak boleh mengundi? I fully support siapa-siapa yang sudah sampai ke umur 18 tahun boleh mengundi dan menjadi calon. Beliau berkata demikian selepas ketibaan penerbangan sulung pesawat Malaysia Airlines MBS Boeing 738 MH2721 dari Pulau Pinang di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK. Mengulas mengenai penerbangan Kuching ke Pulau Pinang 2 kali seminggu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu ia akan membantu industri pelancongan khususnya di kedua-dua negeri itu. LTAK dijangka menerima 307 penerbangan setiap minggu bermula pada 11 Disember ini. Penubuhan pusat kanser di Sarawak antara permohonan yang akan disuarakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa lawatan beliau ke Sarawak hujung minggu ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan MLGH Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata sudah tiba masanya Sarawak mempunyai sebuah pusat kanser di negeri ini kerana kanser merupakan penyakit kedua tertinggi yang dikesan di Sarawak ketika ini selepas penyakit jantung. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan dengan adanya penubuhan pusat sedemikian akan membolehkan pesakit kanser mendapat rawatan sewajarnya di dalam negeri sahaja tanpa perlu ke Institut Kanser Negara di Putrajaya.
Ini sekaligus mampu mengurangkan beban keuangan yang terpaksa ditanggung mereka, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Datuk Seri Dr. Sim menambah, oleh kerana aspek kesihatan terletak di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak bersedia untuk membiayai dahulu kos penubuhan pusat tersebut bagi memastikan impian itu dapat direalisasikan dan Kerajaan Persekutuan boleh membuat pembayaran balik kemudian. Katanya, bagi tujuan memenuhi keperluan tenaga pakar untuk berkhidmat di pusat tersebut kelak yang terdiri daripada anak tempatan, Kerajaan Sarawak telah menghantar pakar perunding Jabatan Radioterapi, Onkologi dan Penjagaan Paliatif dari Hospital Umum Sarawak diketuai oleh Dr. Woon Pei untuk menimba pengalaman di Singapura dan Amerika Syarikat. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MLGH di Kuching. Seramai 171 pegawai dan kaki tangan di bawah MLGH menerima anugerah berkenaan pada majlis tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP menegaskan beliau berfikiran terbuka dengan calon dari Parti Pembangkang atau Bebas yang akan diletakkan bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah. Penyandang kerusi Dun Batu Kawah itu menambah ia selari dengan amalan demokrasi di negara ini yang menyerahkan kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat mereka yang baharu setiap kali pilihan raya diadakan. Datuk Seri Dr. Sim bagaimanapun yakin rakyat Sarawak bijak dalam menentukan wakil rakyat yang bakal dipilih berdasarkan prestasi mereka yang konsisten bekerja untuk rakyat sejak 5 tahun lepas. Datuk Seri Dr. Sim diminta mengulas mengenai kemungkinan beliau bakal bertembung oleh pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak Chong Chen Jien bertanding di Dun Batu Kawah pada pilihan raya umum PRU Dun Sarawak ke-12 ini. Untuk rekod, Datuk Seri Dr. Sim menang di kerusi Dun Batu Kawah dengan majoriti 2,085 undi, menewaskan calon DAP Christina Chiu dan calon bebas Lu Tian Leong pada PRU Dun Sarawak ke-11 lalu. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEG Sarawak mengingatkan penjawat awam yang akan terlibat sebagai petugas pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak supaya menjalankan tugas dengan penuh amanah, integriti, bersikap adil serta mengamalkan prinsip berkecuali. Pengerusi QPEG Sarawak Omar Bahrin Unin memberitahu penjawat awam perlu memegang ikrar perkhidmatan awam, profesionalisme dan demokrasi demi memastikan proses PRU Dun Sarawak dapat dilaksana dengan baik. Di samping itu, Omar Bahrin juga berharap penjawat awam yang terlibat sebagai petugas pilihan raya memberi perhatian serta memastikan keselamatan diri dan orang awam ketika menjalankan tugas. Omar menerusi kenyataan media turut mengharapkan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dapat memastikan kebajikan penjawat awam yang terlibat sebagai petugas seperti keselamatan, makan minum serta penginapan mereka yang bertugas di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini jelasnya termasuk elawan-elawan yang berpatutan berdasarkan perkeliling perbendaharaan yang berkaitan. Di Kuching, seramai 327 individu dikenakan kompaun sepanjang operasi pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang dilaksanakan pada 1 November hingga Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan sejumlah 19 buah premis perniagaan turut dikenakan kompaun dalam operasi tersebut. Assistant Commissioner Ashmon Bajah memberitahu hasil pemeriksaan kesemua individu berkenaan dikenakan kompaun RM1,500 kerana tiada penjarakan fizikal, tidak mengimbas aplikasi MySejahtera dan tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Beliau menambah bagi pemilik premis pula di kompaun sebanyak RM10,000 atas kesalahan gagal memastikan pelanggan mendaftar masuk menggunakan aplikasi MySejahtera atau mencatat di buku pendaftaran selain gagal memaparkan jumlah maksima pelanggan yang dibenarkan masuk ke premis. Pemilik premis juga dikompon kerana gagal menyediakan buku daftar masuk ke premis serta membenarkan pekerja belum divaksin untuk bekerja di premis. Sekaligus gagal memastikan penjarakan fizikal pelanggan selain menjalankan aktiviti yang tidak dibenarkan beroperasi.
Sementara itu, sebanyak 117 kompaun telah dikeluarkan kepada pengusaha restoran dan pemilik kedai makan di bahagian Sri Aman dan Betong dalam operasi menu yang dijalankan sepanjang tahun ini. Bilangan kompaun tersebut adalah daripada keseluruhan 6,162 premis yang telah diperiksa. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sri Aman, Al Reza Mani Abdul Razak menerusi kenyataan memaklumkan bahawa kompaun itu dikeluarkan atas kesalahan tidak meletakkan tanda harga dan menggunakan alat timbangan yang tidak sah. Jelasnya, op menu bertujuan mengekang manipulasi harga dan timbangan. Oleh itu, sekiranya terdapat peniaga yang tidak mematuhi undang-undang di bawah KPDNHEP, orang ramai boleh menyalurkan aduan kepada kementerian melalui talian hotline di 1-800-886-800. Aduan juga boleh dibuat melalui talian WhatsApp 019-279-4317 atau menghubungi pejabat KPDNHEP di Sri Aman di talian 083-323-886 atau hadir di pejabat kementerian yang berhampiran supaya tindakan sewajarnya boleh diambil. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri.